Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak Kuala Lumpur. Hari ini cikgu akan bincang sebahagian lagi dalam tajuk pembuatan keputusan di dalam subjek Pengajian Perniagaan STPM Tenggal 2. Okey, apa yang kita belajar dalam bahagian pertama ialah berkaitan dengan maksud pembuatan keputusan, iaitu kita mengenal pasti masalah, mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan kita juga ada bincang dua jenis keputusan yang biasa dibuat oleh seseorang pengurus, iaitu keputusan rutin dan keputusan tak rutin. Okey. So bila sebut keputusan rutin, dia rujuk pada masalah yang biasa berlaku atau keputusan yang biasa kita buat dan melibatkan risiko yang rendah. Contohnya menambah stok dan sebagainya. Kalau keputusan tak rutin, dia jarang berlaku dan menghadapi risiko yang tinggi. Contohnya buka cawangan baru di luar negara. Okey. So hari ini kita pergi ke bahagian yang kedua, iaitu proses pembuatan keputusan. Bila sebut proses, dia melibatkan langkah-langkah. Okey. Dalam proses pembuatan keputusan, dia melibatkan 6 langkah utama. Iaitu langkah pertama ialah kita mengenal pasti masalah. Yang kedua, kita mengutip data. Yang ketiga, kita menganalisis data. Yang keempat, kita menjana alternatif. Yang kelima, kita menilai alternatif. Dan terakhir adalah kita memilih alternatif. Okey, ada 6 langkah ya. Dan langkah ni mesti disebut ikut turutan yang betul. Okey, kalau kamu tengok gambar ni, yang ini menunjukkan proses pembuatan keputusan. Mesti ikut turutan yang betul ya. Mula-mula kita kenal pasti apakah masalah. Untuk kenal pasti masalah ni kita perlu kutip data. Okey, supaya kita boleh memahami masalah tu dengan lebih jelas dan juga boleh mencari jalan penyelesaian. Lepas kutip data, kita analyse data tersebut. Okey, lepas tu berdasarkan data yang kita kutip, kita cuba cari jalan penyelesaian. Kita cuba menilai setiap jalan penyelesaian dan akhir sekali kita pilih alternatif yang terbaik. Okey. Alright. Apa dia langkah pertama? Iaitu mengenal pasti masalah. Okey. So pengurus perlu mengenal pasti apa masalah yang wujud dalam organisasi. Okey, perlu dikenal pasti apakah masalah yang wujud dan kenapa berlaku masalah tersebut. Itu punca. Okey, kenapa berlaku masalah. Dan kamu juga pengurus juga kena kenal pasti adakah ini masalah utama atau masalah sampingan. Kalau masalah utama, kamu kena kumpulkan banyak data dan perlukan penyelesaian yang lebih segera. Kalau masalah sampingan ni, bolehlah kita selesaikan dengan lebih cepat. Okey, so kena kenal pasti masalah, apa punca dan juga kena tahu adakah ini masalah utama atau masalah sampingan. Dan pengurus juga perlu mengenal pasti punca ni adakah disebabkan oleh faktor dalaman atau faktor luaran. Okey, so faktor dalaman maksudnya mungkin disebabkan oleh pekerja yang kurang mahir, bahan mentah tak cukup, okey, reka bentuk barang ni kurang baik, okey, mungkin disebabkan oleh kaedah pengeluaran yang kurang sesuai. Ini faktor dalaman. Okey, kalau faktor luaran ni disebabkan oleh persekitaran luaran seperti politik, sosio budaya, okey, peningkatan persaingan, bekalan bahan mentah dari luar yang kurang sesuai. Okey, ini faktor luaran. Jadi kamu kena kenal pasti adakah punca masalah ni disebabkan oleh faktor dalaman atau faktor luaran. Okey, contohnya jualan syarikat perabot Vision Berhad merosot sebanyak 40% dan beberapa kemungkinan kemerosotan ialah pengurus ni dia dapati mungkin disebabkan oleh kualiti perabot yang rendah, kualiti bahan mentah ni rendah, mungkin dia gunakan kaedah promosi yang kurang berkesan ataupun persaingan sengit. Okey, antara 4 punca ni, yang manakah faktor luaran? Ya, persaingan sengit. Manakala kualiti perabot, kualiti bahan mentah, promosi ni berkaitan dengan faktor dalaman. Okey, alright. Kita pergi kepada langkah yang kedua. Langkah yang kedua ni berkaitan dengan mengutip data. Mengutip maksudnya kita mengumpul. Okey, dan kita kena kumpul data atau maklumat yang seberapa banyak yang mungkin. Sebab lagi banyak maklumat, lagi senanglah kita nak buat keputusan dan juga boleh menyelesaikan masalah dengan lebih baik. Okey, so kumpul seberapa banyak maklumat yang kita akan dapat. Dan maklumat ni boleh dikumpul dari sumber dalaman atau sumber luaran. Okey, sumber dalaman maksudnya boleh rujuk pada laporan-laporan yang diberikan oleh Jabatan Pengeluaran,
jawatan kewangan, jawatan pemasaran, okey. Rujuk jualan atau trend jualan pada tahun-tahun yang lepas, okey. Rujuk berkaitan dengan productivity dan sebagainya. Sumber ni dari dalaman, okey, dari organisasi ya. Kamu juga boleh dapat sumber dari luaran. Contohnya, kamu nak tahu tentang trend pasaran. Okay? So, bolehlah rujuk laporan-laporan ekonomi ke, okay? Laporan penyelidikan yang dibuat oleh pihak luar, okay? Persaingan, perubahan sosial budaya dan sebagainya. Okay? So, maklumat ni boleh diperoleh dari sumber dalaman atau sumber luaran. Okay? Dan perkara yang ketiga, pastikan data yang kamu kumpul tu relevan. Relevan maksudnya ada kaitan dengan masalah yang telah dikenal pasti ataupun sesuai dengan masalah yang telah kita kenal pasti. Tak guna kalau kita kumpul maklumat yang banyak tapi tak boleh selesaikan masalah kita. Okay? So make sure maklumat tu relevan ya. Dan pengurus ni boleh gunakan pelbagai kaedah. Okay? Kaedah maksudnya metod, cara. Boleh buat soal silding, okay? Boleh buat temuduga, okay? Boleh rujuk laporan-laporan sedia ada, okay? Ada pelbagai cara untuk mendapatkan data, okay? Contohnya, pengurus mengumpul data melalui laporan yang disediakan oleh Jabatan Pengeluaran dan Jabatan Pemasaran serta menemuduga ejen pengedaran. Okay? So, di sini kalau kamu nampak, dia gunakan dua kaedah. Satu, dia rujuk laporan sedia ada. Dia juga mengadakan sesi temuduga. Okay? Alright, kita pergi kepada langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ni menganalisis data. Analisis maksudnya kita mentafsir. Okay? Tadi kamu dah kumpul data, sekarang kita kena kaji dan mentafsir data. Kenapa kita perlu mentafsir? Supaya data tu data yang berkualiti. Data banyak, tapi bukan semua data yang kita boleh gunakan. So, kita kena tafsir data supaya data tu boleh menjadi data yang berkualiti atau bermutu. Okey, di samping itu, kamu juga kena pastikan data ni boleh dipercayai dan punya kesahihan yang tinggi. So, dalam penyelidikan kita call it valid dan reliable. Data tu mesti valid dan data ni reliable. Okey. So, macam mana kita nak analyze data ni? Pengurus boleh menggunakan alat kuantitatif atau alat kualitatif. Okay? Contohnya, dia boleh menggunakan alat kuantitatif seperti statistik. Okay? Perangkaan deskriptif. Statistik deskriptif maksudnya statistik yang boleh memberi gambaran secara umum. Okay? Contohnya mean atau purata, mode, median. Okay? Ini contoh alat statistik yang boleh digunakan untuk tafsir dan analyze data. Okay? Sebagai contoh, pengurus telah menggunakan statistik deskriptif untuk menganalisis data dan dia membina beberapa graf untuk menunjukkan kemerosotan jualan Bravo. Okey, ini peringkat yang ketiga. Okey, langkah yang keempat ialah kita menjana alternatif. Menjana maksudnya mencari, mencipta. Okey. Alternatif maksudnya pilihan yang kita ada. Okey. So menjana alternatif maksudnya kita mencari pelbagai pilihan alternatif. Okey. Pelbagai jalan penyelesaian. Okey. So macam mana kita nak mencari jalan penyelesaian ni? Pengurus boleh mengadakan mesyuarat, perbincangan dengan subordinat untuk mencari beberapa alternatif. Okey. So masa mengadakan perbincangan ni bolehlah menggunakan kaedah seperti sumbang saran. Okey, sumbang saran maksudnya kita menggalakkan idea yang bebas daripada ahli kumpulan. Mereka boleh bagi apa-apa idea yang boleh menyelesaikan masalah kita. Ataupun kita boleh menggunakan kaedah kumpulan nominal. Okey, so ini kita akan belajar dalam bahagian berikutnya. Sebagai contoh, pengurus telah mengadakan sesi sumbang saran bersama staf Jabatan Pengeluaran dan Jabatan Pemasaran untuk mengenal pasti apakah alternatif yang dapat menyelesaikan masalah kemerosotan jualan. Okey. Okey, langkah yang kelima ialah kita menilai alternatif. Menilai maksudnya kita tengok balik. Kita analyse alternatif yang telah dikenal pasti. Masa kita menilai ni, kamu kena cermat, okey, berhati-hati ya, dan juga kita menilai secara kritikal. Kritikal maksudnya kita tengok apa kekuatan, kelemahan, boleh tak kita laksanakan, adakah kita mampu melaksanakan dan sebagainya. Okey, kita analyse alternatif yang telah dikenal pasti. Di peringkat ni, oleh kerana kita ada banyak alternatif, kalau kamu rasa ada alternatif yang tak boleh bantu kita menyelesaikan masalah, kita buat apa? Kita buang saja. Okey, sebab kita ada banyak pilihan.
Kalau kamu rasa ada alternatif yang tak mampu menyelesaikan masalah, kita buang saja. Okey. Dan pengurus boleh menggunakan pelbagai kaedah seperti analisis, tulang ikan atau pokok keputusan untuk menentukan dan memilih alternatif yang terbaik. Okey, so ini beberapa kaedah yang dia boleh gunakan. Yang ini kita akan belajar dalam pelajaran berikutnya. Okey, sebagai contoh, pengurus menggunakan kaedah pokok keputusan untuk mengenal pasti alternatif terbaik yang boleh menyelesaikan masalah kemerosotan jualan perabot. Okey, so pelajar, bila kamu explain, ada langkah diikuti oleh uraian dan ada contoh yang sesuai. Bila you bagi uraian, make sure ayatnya lengkap. Okey, jangan bagi ayat yang simple. Langkah kelima, menilai alternatif. Pengurus analisis alternatif. Itu tak cukup. Jadi kamu kena bagi ayat yang lengkap supaya pemeriksa faham apa yang kamu nak beritahu dia. Okey? Alright. Langkah yang ke-6, memilih alternatif. Okey, memilih maksudnya kita pilih yang terbaik lah. Okey? Kita memilih jalan penyelesaian yang terbaik yang boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okey? So bila pilih alternatif, make sure alternatif ni membawa pulangan yang terbaik, bantu mencapai matlamat organisasi, di samping boleh menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Okey? So contohnya, pengurus telah membuat keputusan untuk menggunakan strategi promosi baru untuk meningkatkan jualan perabot. Okey? So tadi dia dah kenal pasti banyak alternatif dan dia rasa strategi promosi baru ni boleh menyelesaikan masalah yang dihadapi, iaitu mengatasi masalah kemerosotan jualan perabot. Okey? So pelajar, kita dah bincang 6 langkah. Langkah pertama ialah kita kenal pasti masalah. Langkah yang kedua, kita kutip data. Langkah yang ketiga, kita analyse data. Berdasarkan data yang kita analisis, langkah yang keempat ialah kita menjana alternatif. Yang kelima, kita menilai alternatif. Okey, kita tengok kekuatan, kelemahan, kita tengok secara kritikal. Dan langkah yang keenam ialah kita memilih alternatif. Okey, alright. Kita tengok beberapa contoh soalan yang mungkin dikemukakan dalam periksa nanti ya. Nyatakan 5 langkah pertama proses pembuatan keputusan. Soalan kata nyatakan. So, oleh kerana nyatakan, kamu tak perlu bagi apa-apa uraian. Just sebut saja 5 langkah pertama. Make sure ikut turutan dan juga mengikut sukatan pelajaran. Jangan ubah apa-apa perkataan. Okey? Kalau kamu sebut mengumpul data, salah. Sebab dalam sukatan dia kata mengutip data. Okey? So, make sure ikut sukatan pelajaran ya. Okey, jadi soalan yang kedua, uraikan 3 langkah pertama dalam proses pembuatan keputusan 6 markah. So, 3 kali 2. So, yang pertama, berikan fakta. Fakta dia adalah mengenal pasti masalah, diikuti oleh 1 uraian. Make sure ayat yang lengkap. Okey, make sure ayat yang lengkap. Jangan bagi ayat yang ringkas. Okey, dan jangan ulang balik fakta. Okey, buat dalam bentuk ayat yang lebih jelas supaya pemeriksa faham apa yang kamu nak sampaikan. Okey, contohnya mengutip data guna perkataan mengumpul banyak maklumat. Kalau kamu ulang balik mengutip data, maksudnya kamu tak faham apa yang kamu nak jelaskan. Okey. Okey, uraikan 3 langkah terakhir sama juga. Yang ini kamu bincang 3 langkah terakhir. Tadi soalan tu 3 langkah pertama, ini 3 langkah terakhir. Okey. Okey, ada kalanya kamu diberi fakta dan kamu diminta jelaskan. Okey, oleh kerana soalan ni kata jelaskan, jadi kena bagi fakta, uraian dan contoh. Okey, dia mesti ada 3 perkara. Okey, iaitu mula-mula sebut apakah. Okey, mula-mula sebut uraian, ada 2 uraian dan 1 contoh 3 markah ya. Okey. Alright. Bahagian berikutnya, katakan soalan minta kamu okey, ada tempat kosong dalam gambar raja. Biasa ada soalan yang melibatkan gambar raja dan kamu diminta jelaskan perkara-perkara yang ditinggalkan. Contohnya, uraikan X, Y dan Z dalam proses pembuatan keputusan. Okey. So, X ialah mengutip data, okey, berikan 1 uraian. Y ialah menjana alternatif, berikan 1 uraian. Z ialah memilih alternatif. Okey. So, 1 fakta, 1 uraian. Okey.
Kalau keluar esei panjang, okey, contohnya jelaskan proses pembuatan keputusan yang ini diberi 18 markah. Okey, so pastikan anda beri fakta yang betul, diikuti oleh 1 atau 2 uraian dengan contoh yang sesuai. Okey, so 6 kali 3, kamu dapat 18 markah. Okey. So, cikgu harap apa yang cikgu sampaikan hari ini bantu kamu untuk memahami proses pembuatan keputusan yang melibatkan 6 langkah. Okey. Jika kamu inginkan maklumat tambahan, bolehlah kamu rujuk laman web cikgu, iaitu cikgukartik.blogspot.com. Okey, di sini ada banyak kajian kes, soalan-soalan, jawapan dan juga nota-nota yang boleh bantu kamu mendapat kejayaan cemerlang dalam STPM Pengkal 2. Okey, so selamat mencuba dan berjaya belajar. Bye-bye.